Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? So hari ini bersama lagi kita di dalam program Sembang Nutrisi. Rasa macam lain pula. Tak button. Okey, baru nampak kemas sikit. Okey, so sebelum kita nak mulakan kita punya program pada malam ini, alright, saya nak minta jasa baik anda orang yang hebat-hebat yang sedang berada di dalam kita punya live di Facebook ni. Saya nak minta jasa baik anda untuk kita kongsikan link program ini, link Facebook ni kepada kenalan-kenalan kita melalui anda punya WhatsApp ataupun melalui anda punya Telegram, melalui anda punya Facebook, anda punya page ataupun anda punya apa sahajalah media sosial yang boleh sampaikan maklumat ni kepada kawan-kawan anda. Sila buat segera. Sebab apa? Ini topik yang sangat-sangat menarik, yang mana topik ini tuan-tuan puan, anda wajib tahu. Kenapa anda wajib tahu? Sebab setiap hari, setiap masa, never miss kita lakukan perkara ini. Tapi masalahnya kalau tak buat pun masalah juga, buat pun masalah. Jadi apa yang sebetulnya tindakan yang kita perlu buat? Itu yang paling penting. Alright? So hari ni saya bukan berseorangan hari ni. So hari ni kita ada orang yang pakar yang boleh menceritakan sendiri kepada anda semua tentang bahayanya perkara ini dan kenapa kita perlu lakukan sesuatu supaya perkara yang kita buat tiap-tiap hari ni dia tidak menyebabkan ataupun tidak menjadikan asbab untuk kita mendapat sakit. So hari ini inilah perkara yang sangat-sangat penting. Okey, belum panggil lagi dah keluar dah doktor. Yeah, how are you, Eddie? Okay? I'm good. Okay. Just come back from meeting. Tak mandi pun lagi. Oh my God. So kejap lagi baru mandi. So sebelum kita nak mulakan kita punya program ni doktor, okay, kita nak say hi dahululah sebab sekarang ni kita baru ada 16 orang yang berada di dalam kita punya program ni. Okay. Jadi kalau boleh kita nak minta kita tag kawan-kawan kita supaya mereka boleh nampak apa yang kita ceritakan pada hari ni. Okay, kita ada Cik Anwar, kita ada Chia, kita ada Nurihan Muhammad, kemudian kita ada Kaniza, kita ada Raslina, kita ada Halimah Yunus, Abu Bakar, kemudian kita ada Shelly Gintik. Okay, jadi kita minta anda semua untuk sharekan link ini kepada kawan-kawan kita supaya mereka tahu tentang apa yang perlu kita bincangkan pada malam ni. So doktor, apa khabar doktor? Okay, very good. Very good Just worried about the case lah. The case is going too high already lah. Okay, tapi kalau I tengok tadi dalam media sosial tadi, this month je yang diorang kata the case is spike lah. Okay, this month lah dia akan spike. Tapi after that kita akan nampak lah dia punya tahap penurunan dia tu. Hopefully lah, because today kematian also dekat-dekat 400, very high lah. Takut lah, very high. Tapi kalau kita tengok doktor, kebanyakan kematian yang berlaku tu, yang terjadi tu, daripada mereka yang tidak ada vaksin lah doktor. Most of them belum ada vaksin. Betul, sebab semalam saya duduk dengan kawan saya, dia doktor dekat Sungai Buloh. Dia memang jaga COVID. Semalam dia cakap sekarang macam dia boleh relax sikit lah sebab tak ramai orang admit. Tak ramai orang admit. And then the case pun sekarang kalau kita kalau dia cakap banyak yang ramai tu is stage 1, stage 2 dia kata. Okay lah, that one is ringan sajalah itu. Ringan. Then dia kata kalau dia tengok sendiri X-ray punya part orang yang ambil vaksin dia X-ray dengan orang yang tak ambil vaksin dia X-ray memang sangat-sangat beza doktor. Orang yang tak ambil vaksin dia punya paru-paru very dark. Teruk lah, that means cannot already. Dark ke white lah? White. White lah, very white lah. So itulah. Hari ni kita pun nak ceritakan pun tentang benda-benda yang melibatkan punca juga ni doktor. Yang kita nak ceritakan hari ni adalah tentang, this is the foundation. Saya boleh katakan the foundation kenapa hari ni orang jatuh sakit. Betul. So hari ni topik kita nak cerita tentang racun yang sebenarnya yang kita makan setiap hari.
Dulu Betul. kita marah, betul. Dulu kita marah orang makan racun. Kita cakap, hey, orang gila lah makan racun. You gila ke makan racun? Tapi hari ni apa yang berlaku? Kita pun makan racun. Every day. Every day. Bukan saja kita yang makan racun. Kita siap masak pada anak kita, masak pada isteri, masak pada suami. Bagi sekali satu family makan racun. Betul lah, betul. Everybody is eating it. Correct. Very bad. Banyak long term effect. Ya, betul. Memang tak nampak sekarang tapi long term tu. Okay. So doktor, saya serahkan kepada doktor, Profesor Madya Dr. Arish Kumar untuk bawakan topik ni. So silakan doktor. Okay, thank you Mr. Eddie. Okay, today we got a very interesting topic. Kita mempunyai topik yang menarik, okay, iaitu racun di dalam makanan. So memang benar seperti yang dikatakan oleh Encik Eddie. Memang benar, setiap hari kita memakan racun dalam makanan. Okay, so and didapati bahawa now, okay, 21st century, jumlah racun dalam makanan semakin bertambah. Kalau kita berbanding dengan nenek moyang kita, mereka tak makan banyak racun. Why? Very easy. Nenek moyang kita lebih suka kepada makanan segar. They eat sayur yang segar, ikan yang segar, buah-buahan yang segar. Okay. Dulu pada masa dahulu tak ada peti sejuk pun. So mereka just makan apa yang ada, mereka makan. Okay. So mereka tak banyak ada bahan pengawet, bahan pewarna. Sekarang keadaannya adalah berlainan. Sekarang ada banyak teknologi makanan yang baru. Akibat daripada itu, makanan yang paling berbahaya, I always tell people, makanan yang paling berbahaya adalah makanan yang diproses. Kalau boleh, tolong kurangkan makanan yang diproses. It is not good to eat processed food. Tapi sekarang, semua orang tak ada masa, nak cepat. Suami bekerja, isteri bekerja, beli makanan daripada supermarket. This is a problem. Okay, daripada supermarket. Okay, and bila beli daripada supermarket, makanan itu sama ada dalam bekas plastik, sama ada dalam bekas kotak ataupun dalam tin. That is what we have. And kemudian kita makan. And sekarang ada banyak yang makan di luar. That is the problem. Encik Eddie tunjuk, okay? Yeah. Okay, so banyak makanan daripada luar, restoran, banyak pesan daripada Food Panda, daripada Grab, okay, all of this makanan daripada restoran. Mereka pun menambah pelbagai jenis perisa dalam makanan supaya jualan mereka lebih laris. And ada saya akan bincangkan salah satu daripada ni yang pertama. So we are eating every day lah. Siapa yang makan di luar every day memang makan racun. Okay, and siapa yang makan makanan yang diproses memang makan racun. So this is the problem that we have today. Okay, so racun dalam makanan kita akan bercakap mengenainya. Okay, so apa yang kita dapat melihat? Okay, racun dalam makanan seperti yang kita dapat melihat. Okay, so this is the main poison that we have in our food. Every day without fail we are actually eating. Okay, pelbagai jenis racun di dalam makanan. Okay. So let's look at the racun dalam makanan di mana, 1 minute. Dekat bawah doktor kena besarkan kat bawah. Okay. So inilah dia racun pertama. Ini all of us memang bersalah, rasa bersalah. Nama racun pertama yang adalah MSG. Nama ini sering kali didengar oleh banyak daripada kita. Namanya MSG, nama penuh dia monosodium glutamate. Okay. Now ini merupakan sejenis bahan kimia penambah rasa. Look at the word bahan kimia. So it is bahan kimia, bukan yang biasa. Okay. So as we can see, okay, ia adalah bahan kimia. This word here, bahan kimia penambah rasa.
yang telah digunakan sejak 100 tahun yang lalu untuk memberikan rasa sedap dalam makanan. Okay. Now, ia diberi nama dalam makanan komersial dengan kod E, iaitu penambah rasa makanan E621. Selalu siapa yang makan di luar, restoran and everything, mengapa nasi goreng restoran begitu sedap, tapi bila buat nasi goreng yang sama di rumah, tidak begitu sedap. This is one reason kerana adanya MSG seperti yang kita dapat melihat. Okay. Now, kesan sampingan MSG telah dilaporkan pada tahun 1968 yang dipanggil sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Dan sekarang semua restoran-restoran Cina yang memasak makanan vegetarian, Chinese vegetarian food, Chinese non-vegetarian food, mereka banyak menggunakan MSG. Itulah sebabnya makanan mereka adalah sedap. Okey. Now, mengapa dipanggil begitu? Kerana gejalanya seperti kebas di bahagian tangan dan belakang leher, kadar denyutan jantung meningkat setelah memakan masakan Cina. That is the problem. Okey. Selain daripada itu, apabila MSG dimakan, ada juga dilaporkan kesan-kesan seperti sakit kepala, sakit dada, kebas otot dan juga masalah kulit. All of this is actually experienced. Okay. Now, keadaan ini disebabkan oleh sensitivity individu. Ada yang begitu allergic kepada MSG, iaitu mereka yang ada allergic dari segi genetik. Okay. Dan ada juga yang mungkin mempunyai masalah penghadaman. Badan mereka tidak boleh memproses MSG. Badan mereka tidak dapat menerima MSG. So that is the problem. Okay. The first poison that they're eating every day. Ramai daripada kita makan di luar, semua sedap, mi sedap lah, nasi sedap lah, kuih tiaw sedap lah kerana adanya MSG, iaitu monosodium glutamate. Okay. Now, racun kedua, ini begitu ditakuti, very scary ya. Ini dalam daging. Apa namanya? Hormon. Hormon ini terdapat pada sumber bahan makanan seperti daging ayam, daging lembu yang menimbulkan kesan buruk bagi kesihatan. Okay. Now, hormon apa yang disuntik di dalam ayam atau lembu? Nama hormon tersebut ialah steroid. Very scary. Steroid is very dangerous. Contohnya adalah seperti estrogen, progesteron dan juga testosteron. And you tahu tak, semua ini adalah hormon-hormon seks ataupun hormon jantina. Okay. Now, hormon-hormon ini merupakan hormon yang mengatur dan adalah berkait rapat dengan sistem reproduksi. Okay, it's very important mengenai sistem pembiakan. Okay, so apabila memakan daging atau sumber bahan makanan yang mengandungi hormon, remember, ia dapat mengganggu kesihatan, terutamanya kesihatan reproduksi. Ada yang tanya, apa kesannya masih orang mendapat anak tak ada problem, no problem. What is the problem? Okay, mengapa? Apabila mereka menyuntik hormon, mereka sebenarnya menyuntik hormon. Apabila mereka menyuntik hormon, mereka sebenarnya menyuntik hormon estrogen. Okay, yang sering digunakan untuk membuat ayam ternak supaya tumbuh dengan lebih besar, okay, dalam waktu yang cepat. They want faster money, keuntungan yang lebih cepat. So apa yang mereka buat ialah mereka suntikkan hormon estrogen supaya ayam itu membesar dengan cepat. Okay. Pada masa yang sama, dalam manusia, hormon estrogen ini berfungsi untuk mengatur kitar haid ataupun kitar menstruasi pada perempuan. So scary ya. Okay. So inilah dia apa yang berlaku. Okay. So this is what happens as we can see. Now, hormon dalam daging. So dulu, pada masa dahulu, wanita ataupun perempuan-perempuan mencapai akil balik ataupun menjadi matang pada umur lebih kurang 12 hingga 14 tahun. Okey, mereka akan mendapat haid yang pertama ataupun menstruasi yang pertama. Okey, tetapi sekarang ia telah berubah. Okey, banyak anak perempuan yang berusia 8 tahun sudah mengalami menstruasi. This is the problem. Okey, 8 tahun sudah mendapat menstruasi. Now, mengapa? Ini disebabkan oleh berbagai jenis faktor, salah satunya adalah faktor diet.
Okay. Now, orang apabila sering makan sumber bahan makanan yang mengandungi hormon steroid, ini dapat menyebabkan menstruasi di usia yang sangat muda. This will cause very early menstruation, which is not good. 8 tahun, 9 tahun sudah mendapat haid. Okay. Now, menurut satu kajian yang dilakukan di University Cornell, okay, anak yang sering mengkonsumsi daging ayam atau lembu yang sebelumnya disuntik dengan hormon biasanya akan mendapat haid pada umur yang lebih awal, which is not good. Ini adalah tidak baik. So this is all the problem that is happening. So yang pertama, ia akan mempercepatkan pubertas pada anak perempuan ataupun mencapai akil balik pada usia yang muda seperti yang kita dapat melihat. Okay. Yang kedua, hormon dalam bahan makanan juga dapat meningkatkan risiko kanser payudara pada perempuan. So be careful. Kanser payudara, I think you know, ia berlaku apabila adanya ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Now remember, apabila mengkonsumsi daging ayam atau lembu yang sudah disuntikkan hormon, ia akan membuat kadar hormon dalam badan menjadi tidak normal. Okay, so this menambahkan risiko untuk wanita tersebut terkena kanser payudara. Very scary. So this is the problem. Inilah kebenarannya. Be careful. Sekarang di luar, semua penternak ayam dan lembu mahu mengaut keuntungan. So mereka boleh berbuat apa-apa cara sahaja untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, bukan itu sahaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute for Molecular Bioscience, University of Queensland menunjukkan bahawa konsumsi makanan yang mengandungi hormon dapat menurunkan terkena kanser prostat. Seorang yang kurang makan makanan yang ada hormon, kebarangkalian mendapat kanser prostat pun berkurang. Tetapi sesiapa yang makan lebih sumber bahan makanan yang sebelumnya telah disuntikkan dengan hormon, ini meningkatkan risiko terkena kanser prostat. Itulah sebabnya now we are having so many cases of prostate cancer. Why? This is the reason. We are having a lot of problems today. Banyak kes-kes kanser prostat seperti yang kita dapat melihat. So 3, satu, perempuan muda kecil mendapat akil balik pada umur yang begitu awal. Yang kedua, menaikkan kebarangkalian kanser payudara. Yang ketiga, menaikkan risiko kanser prostat pada lelaki. Racun yang kedua, hormon. Every day we're eating, especially those who are eating meat every day. Be careful. Be careful what you are eating. Okay. Yang ketiga, antibiotik dalam daging ayam. Ini sering berlaku. Okay. Mengapa penternak ayam menyuntik antibiotik, memberi antibiotik? Ia mencegah penyakit berjangkit di kalangan ayam-ayam tersebut dan pada masa yang sama merangsangkan pertumbuhan haiwan ternakan. Antibiotik dalam dos yang rendah sering dicampurkan dalam makanan haiwan ternakan supaya haiwan menjadi matang dengan lebih cepat. Okey, di antara jenis ubat antibiotik nitrofuran yang didapati di pasaran ada 3 jenis: furazolidon, furaltadon dan nitrofurantoin. Okay, and kebenarannya ketiga-tiga antibiotik ini digunakan pada haiwan ternakan, tetapi hanya furazolidon dan nitrofurantoin yang masih digunakan pada manusia. Sekarang apabila manusia terkena jangkitan saluran kencing ataupun urinary tract infection, ia diberi furazolidon dan nitrofurantoin. So bayangkan antibiotik sama yang diberikan kepada ayam juga diberikan kepada manusia apabila manusia mendapat jangkitan saluran kencing ataupun urinary tract infection akibat daripada bakteria. Okey. Now, apakah kesan sampingan pemberian antibiotik? Okey. Yang pertama adalah bakteria, okey. Yang pertama adalah bakteria yang menjadi kebal kepada antibiotik yang sama. This is what happens. Okay, ini kesan kekebalan bakteria ini berlaku pada haiwan ternakan dan manusia dan memakan haiwan ini. So apabila manusia makan apabila manusia makan antibiotik ini tak ada kesan ke atas bakteria. Why? Kerana bakteria sudah menjadi resistant ataupun kebal.
Okey, pada masa yang sama, antibiotik ini boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara kuman baik dan kuman yang tidak baik dalam usus seseorang. This is a problem yang dipanggil dysbiosis. Banyak kuman-kuman baik dalam usus akan mati kerana mereka sensitif kepada antibiotik. Okey, mereka sensitif terhadap antibiotik. Akhirnya bilangan kuman yang tidak baik akan mula bertambah daripada kuman yang baik dan ini akan menyebabkan masalah kesihatan. Okay, so this will cause medical problems because there is a dysbiosis. Bilangan bakteria yang baik semakin berkurangan, bilangan bakteria yang tidak baik semakin bertambah. Okay, selain daripada itu, kesan sampingan antibiotik nitrofuran. Okay, nitrofuran yang digunakan dalam industri ternakan adalah terlalu toksik jika digunakan sebagai suntikan. Okay, so that's why that's why the good news here is mereka diberikan secara campuran makanan atau minuman. Mereka tidak mendatangkan kemudaratan yang begitu banyak kerana sifatnya tidak dapat diserap ke dalam saluran penghadaman haiwan ternakan. So please remember, banyak kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa antibiotik ini kesan jangka masa panjang boleh mengakibatkan kerosakan hati, paru-paru dan saraf. Okay, it's very scary ya. Ada juga saintis yang mengaitkan antibiotik ini dengan penyakit barah, kanser dan juga radang otak jika diambil terlalu lama. So what we are eating today, just imagine monosodium glutamate we are eating. Hormon di dalam daging ayam dan juga daging lembu. Pada masa yang sama, antibiotik di dalam daging ayam. All of this adalah racun yang kita pilih untuk makan setiap hari. Kita bayar dan pilih untuk makan racun ini setiap hari. Okay. Yang seterusnya, another problem that we have adalah pewarna dalam makanan. This is another problem that we have. Okay. So bahan pewarna memang sudah ada dibenarkan dalam aiskrim, kek, minuman perisa. Okay. Why? Supaya makanan lebih menarik, merangsang selera makanan. Kebanyakan daripada bahan pewarna ini adalah tiruan ataupun artificial yang hanya ditambahkan ke dalam makanan supaya mereka nampak lebih menarik, bukan untuk membekalkan sebarang nutrien. Okay, and remember, kebanyakan daripada makanan yang ada pewarna, kebanyakan atau hampir semuanya adalah makanan diproses. That's why I'm telling, please kurangkan makanan yang diproses. Okay, so tolong jadi pengguna yang bijak, memilih makanan segar, lengkap dan seimbang berbanding dengan makanan segera dan juga yang diproses. Okay, so seperti yang kita dapat melihat, ia lebih tinggi nilai nutrien dan pastinya tidak mengandungi pewarna tiruan. So that is what happens. Okay, so very important. Okay, that is what happens. That is very important. Okay, seperti yang kita dapat melihat. So bahan pewarna, alahan makanan adalah allergic reaction, tindak balas abnormal terhadap makanan yang dicetuskan oleh sistem imun badan. Okay, so sebagai contohnya adalah tetrazine yang merupakan bahan pewarna kuning. Okay, tetrazine yang merupakan bahan pewarna kuning yang boleh mengakibatkan kesan alergik teruk ke atas beberapa individu. Ia ditambah dalam makanan dalam tin, terutamanya udang, buah serta sayur yang ada dalam tin. Okay, so walaupun alahan terhadap bahan pewarna adalah sesuatu yang jarang berlaku, individu yang mengenal pasti diri mereka mengalami keadaan tersebut haruslah membaca label dengan betul. So that's why, okay, sebelum membeli dan mengelakkannya supaya alahan dapat dihindari. Just give me a minute. Mami. Okay, supaya alahannya dapat dihindari. Okay, Shazah, you can hear me? Boleh Dr. boleh dengar. Okay, we continue. Okay, selain daripada itu, ada juga penyakit seperti attention deficit hyperactive disorder.
okey, yang merupakan masalah perkembangan neurologi yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Okey. Now, salah satu isu yang dibangkitkan ialah yes, apabila kanak-kanak makan bahan pewarna, mereka menjadi terlalu aktif ataupun hyperaktif. So ada banyak kajian yang dijalankan bagi meneliti hubungan di antara kedua-duanya. Okey. So ada kajian yang membuktikan bahan pewarna sememangnya mengakibatkan kanak-kanak berkelakuan semakin hyperaktif. Okey. So jumlah bahan pewarna yang disarankan untuk kanak-kanak ialah 12 miligram sehari. Tetapi sekarang kanak-kanak banyak makan produk minuman berwarna, bijirin berwarna, gula-gula berwarna, okey, dalam kuantiti yang banyak sampai bahan pewarna sampai takat 100 miligram sehari. That is the problem that we have. Okay, that is the problem that we have. Okay, selain daripada itu, ada juga pihak yang melakukan kajian terhadap kesan berwarna tiruan, okay, ke atas risiko kanser masih giat dijalankan walau bagaimanapun belum menerima keputusan atau kesimpulan yang konsisten. Okey, walau bagaimanapun beberapa jenis pewarna didapatkan meningkatkan risiko kanser seperti kanser otak dan tiroid dalam kajian terhadap model haiwan. Okey, so what is the fourth poison? Racun yang keempat adalah apa? Bahan pewarna. Okey. Seterusnya, racun yang kelima. Okay, this is very common. Bahan pengawet. Kita suka makanan daripada supermarket. We always eat supermarket food. Dalam tin, dalam kotak, dalam bekas plastik. Okay, so apa berlaku? Pengawet dalam makanan digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteria, kerosakan dan pemisahan makanan. Tetapi bukan semua pengawet adalah baik untuk kita. Okay, now kesan pengawet ini berbeza-beza bergantung kepada umur dan kesihatan anda, tetapi apabila anda memakan makanan proses, anda mesti mempertimbangkan kesan negatif beberapa bahan pengawet. Very, very important. Makan sedikit, makan sedikit. Bahan tambah makanan yang mungkin selamat. So tetapi jika anda makan banyak makanan yang diproses, anda mungkin meningkatkan kemungkinan menjadi gemuk atau didiagnosis dengan tekanan darah tinggi, penyakit jantung ataupun kanser. Very important. So apakah bahan pengawet yang ada dalam makanan? So just give me a minute. Natrium nitrate, Now biasanya ditambah ke dalam daging, yang dipelihara. Masalah ni datang apabila nitrite ini dipanaskan atau dicampurkan dengan asid perut, mereka akan menghasilkan nitrosamine. And nitrosamine is a carcinogen, iaitu bahan yang dikaitkan dengan kanser kolon dan pankreas. So be careful. Sulfite, now sulfite dimasukkan, diharamkan pada buah-buahan segar dan sayuran di Amerika Syarikat, tapi masih digunakan dalam makanan yang lain. Ia boleh hadir dalam label makanan apabila label menyebut sulfur dioksida, kalium bisulfite, natrium bisulfite atau natrium sulfate. So tolong baca label dengan betul dan cuba elakkan makanan yang mengandungi sulfite. Lemak trans ataupun minyak hidrogen. Now ini diharamkan di Amerika Syarikat kerana dikaitkan dengan penyakit jantung. Trans fatty acids ataupun trans fats selalunya dikaitkan dengan penyakit jantung. Butylated hydroxyanisole iaitu BHA, iaitu pepejal yang digunakan dalam mentega, lemak dan daging. So ia biasanya digunakan untuk mencegah makanan menjadi tengik. Now program toksikologi kebangsaan mengatakan BHA adalah mungkin satu karsinogen. Apakah karsinogen? Bahan yang boleh mengakibatkan kanser. So Berkeley Wellness berkata penyelidikan lain bercampur apabila menyarankan membataskan BHA. So
racun yang kelima. We have done 5 different types of poisons. Okay, so please recap. Number 1, we have done MSG ataupun monosodium glutamate. Number 2, we have done what is called as okey, yang kedua adalah hormon dalam daging ayam dan juga daging lembu. Yang ketiga adalah antibiotik dalam makanan. Yang keempat adalah bahan pewarna yang sering digunakan untuk menambahkan menambahkan appearance, presentasi makanan supaya lebih menarik kelihatan. Okey. Yang kelima pula bahan pengawet yang banyak digunakan apabila kita makan makanan yang diproses. Okey, just give me a minute. Gula putih. Ini racun hadir dalam rumah semua orang. Nama dia gula putih. Okey, ia dipanggil sebagai racun putih. Everybody menggunakannya setiap hari. Okey, so mengikut CDC di Amerika, pengambilan minuman soda bergula yang tinggi adalah punca kepada pelbagai jenis penyakit. Pertama, kencing manis. Yang kedua, berlebihan berat badan, obesity, penyakit jantung koronari. Yang keempat, penyakit buah pinggang, penyakit hati berlemak ataupun non-alcoholic fatty liver disease, kerosakan gigi, gigi berlubang, caries pada gigi dan penyakit radang sendi gout. Semua ini dikaitkan dengan pengambilan racun putih. Okay. Now, bagaimana nak mengurangkan gula dalam makanan? Jadikan pengguna yang bijak, very important. Kalau boleh, minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat, all the carbonated drinks dalam tin, air sirap dan cordial. Kurangkan. Hadkan gula, susu pekat manis, susu isian pekat manis, creamer manis kepada 1 sudu teh saja. Ada orang tambah 2-3 sudu. Please be very careful. Teh tarik, kopi tarik, Milo tarik, semua ini kena dikurangkan. Be very careful. Okay. Elakkan menambah gula dalam masakan. Very important. Yes, sediakan kuih dan kek yang rendah kandungan gula. Very important. Elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Yes, very important. Makan buah pencuci mulut menggantikan makanan bergula seperti kek, kuih, bubur. Okey, baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Okey, pilih produk yang ada bebas gula atau rendah gula. Very important. Okay, because gula boleh membawa banyak masalah kesihatan. Okay, and our last poison for the day, racun yang ketujuh yang juga terdapat pada semua rumah di Malaysia adalah garam. Garam begitu penting. Tak ada garam, tak ada rasa. Okey, tak boleh dipisahkan daripada hidup kita. Tetapi pengambilannya pada kadar yang berlebihan boleh mengakibatkan tubuh tidak dapat menerimanya. Okey, so ada beberapa penyakit yang tiba-tiba muncul jika terlalu banyak menggunakan garam dalam makanan. Very important. Okey, memang garam diperlukan, because ada manfaat. Mengapa? Kerana garam ataupun sodium chloride dalam jumlah yang mencukupi memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan berperanan dalam fungsi saraf serta otot. So we need salt. But soalannya di sini ialah jangan ambil secara berlebihan. Okay? So, perlu diketahui ada penyakit lain yang boleh dihidapi akibat terlebih makanan garam. So, yang pertama ialah penyakit jantung. So, be careful. Garam boleh menambahkan tekanan darah, boleh mendapat hipertensi dan ini merupakan penyebab penyakit jantung. Okay? Hampir 2/3 daripada seluruh kes stroke ataupun angin ahmar dan separuh daripada kes penyakit jantung adalah disebabkan oleh hipertensi ataupun darah tinggi. That is the first one. Okay? Penyakit ginjal, yes, too much of salt boleh mengakibatkan masalah buah pinggang. Okay? Okay, yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan orang yang mengidap penyakit ini lebih sensitif terhadap penyerapan sodium atau garam dalam tubuh.
So jika ginjal anda tidak dapat mengeluarkan natrium dengan baik, maka metabolisme garam dalam tubuh akan terganggu dan garam akan mula berkumpul dalam tubuh. Dan tekanan darah bertambah tinggi dan ini boleh merosakkan buah pinggang. Okey, osteoporosis, apabila terlalu banyak garam di dalam tubuh, kalsium akan keluar melalui air kencing dalam jumlah yang berlebihan. Apabila kadar kalsium dalam darah berkurangan, tulang pula akan merembeskan kalsium untuk menyeimbangkan kekurangan kalsium. So ini mengakibatkan kesihatan tulang terganggu hingga mengalami penghakisan tulang ataupun osteoporosis. So again, please do not take extra salt. Semua dalam kicap, all the kicap, semua sos-sos kicap, ada banyak garam yang tersembunyi yang anda mesti jaga. Monosodium glutamate, ada sodium garam. So you have to be careful. Barah, pengambilan garam berlebihan juga meningkatkan risiko seseorang mendapat kanser perut ataupun barah. Okay, hypernatremia boleh mengakibatkan hypernatremia apabila mengambil garam secara berlebihan. Apakah penyakit ini? Gangguan akut yang berlaku saat seseorang tidak mendapat cukup makanan atau minuman sehingga garam tidak dapat dihadamkan dengan baik oleh tubuh. Apa berlaku? Pengumpulan garam. Ini menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh yang menyebabkan cecair mula berkumpul di dalam organ tubuh termasuk otak. So this can cause kejang, okay, cramps, koma, boleh masuk menjadi koma, bahkan boleh membawa maut. So please be careful. Tolong jangan mengambil garam secara berlebihan because tekanan darah tinggi ataupun hipertensi merupakan satu penyakit yang lazim di Malaysia. Okay, gangguan saraf, okay, very important. So terlalu banyak garam juga membawa masalah. Walaupun garam memang diperlukan untuk menjaga fungsi saraf. So very important, tubuh kita memerlukan keseimbangan antara sodium dan kalium. Okey, potasium untuk menjaga fungsi saraf supaya kekal normal. Jika sodium terlalu banyak, keseimbangannya akan terganggu. So very important. Today kita nak kurangkan racun dalam makanan dan mengambil makanan yang lebih baik daripada kita, makanan segar dan suplemen. So the supplement that we'll talk about, CMX, okay, iaitu bahan aktif utamanya adalah AFA dan juga goji berry, iaitu goji berry yang mempunyai pelbagai jenis kebaikan seperti melindungi hati, menambah baik kejelasan mata, menguatkan sistem imun, menambah baikkan fungsi seksual, menambah baikkan sirkulasi darah, mengurangkan kolesterol, melindungi sistem saraf, membantu migrasi stem cell, menambah baikkan tekanan darah, menambah baikkan paras gula darah, antioksidan dan anti-inflammatory yang baik seperti yang kita dapat melihat. Very important. Selain daripada itu, kita ada suplemen yang bernama AFX bagi mereka yang benar-benar nak makan 100% AFA. So, kedua-duanya mengandungi apa? Kedua-duanya mengandungi AFA, as we can see, very important. Kedua-duanya mengandungi AFA yang dapat merangsangkan sumsum tulang supaya membebaskan sel stem. As we can see that. So, sekumpulan saintis daripada Amerika Syarikat telah menjumpai AFA lebih kurang 30 tahun yang lepas dan AFA didapati penting untuk merangsangkan badan menghasilkan dua jenis sel. Satu adalah natural killer cell dan satu lagi adalah cell stem. Selain daripada itu, di dalam AFA terdapat lebih daripada 64 jenis nutrien termasuklah vitamin, mineral, asid amino, asid lemak perlu, klorofil, enzim dan pelbagai jenisnya. So, apakah bahan-bahan utama di dalam AFA? Phenylethylamine yang penting untuk autism, mereka yang ada kemurungan, kanak-kanak yang ada attention deficit disorder, disleksia, dyspraxia. Phycocyanin merupakan ejen anti keradangan, mengurangkan kesakitan.
Polisakarida iaitu membantu menghasilkan sel natural killer, okey, yang boleh mencari sel kanser dan mengakibatkan sel kanser membunuh diri sendiri. L-selectin ligand memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya merembeskan sel stem, okey. Vitamin B12 yang penting untuk sistem saraf dan juga pembentukan sel darah merah. Asid lemak perlu seperti omega 3 yang memberi manfaat kepada sistem kardiovaskular, sistem otak dan juga sistem imun. Enzim hidup yang terdapat dalam AFA dan kedua-dua jenis asid amino perlu dan juga tak perlu yang hadir di dalamnya. Lihat kandungan mineral, didapati bahawa pelbagai jenis mineral hadir di dalam AFA daripada kalsium, magnesium, selenium, germanium, okay, potassium, all of these adalah hadir di dalam apa AFA. Vitamin A, B, C, E, K, biotin, inositol, semuanya hadir di dalam AFA. And 97% daripada vitamin, mineral dan enzim yang terdapat dalam alga biru hijau seperti AFA mudah diserap oleh tubuh badan manusia. Okay, the good news, AFA menduduki tempat pertama dari segi kandungan klorofil, lebih tinggi daripada rakan-rakannya seperti spirulina dan juga chlorella. Okay, as we can see. So, dari manakah Maxima mendapat AFA? Maxima mendapat AFA-nya daripada tasik Clemens dari Oregon, Amerika Syarikat. Dan dua bahan utama adalah L-selectin ligand dan juga polisakarida. Very, very important di dalam AFA. Okay. So selain daripada itu, okay, kita mempunyai saintis mendapati bahawa apabila seseorang mengambil 1 gram AFA yang bersamaan dengan 3 kapsul AFA atau AFX ataupun 1 vial CMX, ini akan menyebabkan pertambahan dalam pembebasan sel stem dewasa sebanyak 25 hingga 30% dalam 1 jam, 1 hingga 2 jam selepas tempoh pengambilan. Dan ini bersamaan dengan pembebasan sebanyak 3 hingga 4 juta sel stem yang baru. So today is a very important day. Ambil peluang ini, sertai kami sekarang. Okay, tolong bercakap dengan orang yang telah membawa anda kepada produk ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai suplemen CMX dan juga AFX. And with those words, we come to an end of today's. Okay, so we go back to the Zoom where we, Okay. Thank you very much, Doktor. okay. So, very nice topic. So, ada juga yang ada tanya soalan, Doktor. Jadi, Okay. siapa yang nak bertanya soalan, so jangan malu, jangan segan, boleh type dekat dalam ruangan komen tu, kita boleh tolong jawabkan apa yang yang tersimpan, yang nak tahu kan. Jadi kita akan cuba jawab anda punya pertanyaan tadi tu. Okey, ada satu soalan dari Mr. Tam. Doktor, boleh tanya apa beza antara antibiotik dalam daging dengan ubat antibiotik yang manusia makan? Okey, sebenarnya kedua-duanya adalah lebih kurang sama. It's about the same. Saya baru cakap tadi. Okey, salah satu daripada antibiotik ini digunakan untuk haiwan juga digunakan untuk merawat jangkitan saluran kencing iaitu urinary tract infection. So apabila ia diberi, didapati bahawa ada kalanya bakteria menjadi kebal, resistant kepada antibiotik ini. So actually kita memakan antibiotik yang sama dengan antibiotik yang diberikan kepada haiwan. Nasib baik tak ada banyak antibiotik yang diberikan kepada haiwan. Kebanyakannya adalah daripada nitrofurantoin seperti yang saya katakan tadi. Okay, so that is what it is important. Okay, and soalan yang kedua, Eddie, you have a second question? Soalan yang kedua, macam tengok ada tak soalan yang kedua. Ada tak Syazah soalan? There's another question from Mr. Tate. Okey, apa dia Ajinomoto? That is monosodium glutamate, MSG, yang menambahkan perisa ataupun rasa dalam makanan.
Okay, so that one gives makanan lebih sedap. That is the one. Okay, yes. Soalan lagi, dia tanya, doktor, adakah beza ataupun kesan kesihatan manusia pengawet pada makanan hari pertama dengan hari terakhir, expired date? Same, pengawet akan merupakan pengawet sahaja. Kuantitinya dalam makanan tidak akan berkurangan. Sama ada anda makan pada hari pertama ataupun hari terakhir, makanan yang diproses memang akan mengandungi pengawet. That's why I'm always telling you all, kalau nak mengurangkan pengawet pewarna, satu saja cara. Kurangkan makanan yang diproses, lebihkan makanan segar. Very important. So maksudnya doktor, hari-hari sebenarnya sekarang ni kita memang makan racun lah doktor Yes, every day we are Kita tak eating. boleh elak betul gula, garam yang setiap hari kita makan. Gula dan garam is not so bad. Kalau you makan dalam kuantiti yang jaga-jaga, then is not so bad. Tapi sekarang ada banyak sumber-sumber yang tersembunyi. Contohnya gula dalam susu pekat manis, like teh tarik. There's a lot of hidden sugar there. Yeah. Kicap is so tasty, kicap and sauce. Sangat sedap, lemak manis. Tapi dalamnya ada banyak sodium, iaitu garam. So you have to be careful. Yang hormon-hormon dalam haiwan memang ada, every day you are eating. Kebanyakan daripada daging lembu dan daging ayam akan dimakan oleh penduduk bandar dan luar bandar every time. That's why I told 3 sebab utama. 1, perempuan mendapat akil balik usia yang awal. 2, barah payudara. 3, kanser prostat. So these are the 3 problems apabila hormon diambil secara berlebihan. Okey, ada soalan ni, doktor dia tanya, apakah kesan sampingan jika ambil vitamin C setiap hari 1000 mg? Maksudnya yang tablet tu. Yes, I know. Tablet 1000 mg. Apabila anda mengambil 1000 mg punya tablet, badan anda akan menyerap kuantiti yang diperlukan sahaja. Contohnya, jika hari itu anda begitu stres, ada banyak radikal bebas, so badan anda memerlukan lebih banyak vitamin C, badan anda akan serap 500 atau 600 atau 700 mg. Yang bakinya 300 mg akan disingkirkan bersama air kencing. Anda tak boleh menyimpan vitamin C secara berlebihan di dalam badan. Jumlah yang ekstra, jumlah yang tidak diperlukan akan dikeluarkan bersama air kencing. Okey? Okey doktor, macam mana dengan makanan ikan sangkar dan kolam? Ikan sangkar dengan ikan kolam, mereka juga diberikan antibiotik di dalam makanan. Okey? Mereka juga diberikan antibiotik dalam makanan. Okay, the farm fishes are given antibiotic. Why? Supaya mereka tidak mendapat jangkitan bakteria atau kulat and supaya mereka tumbuh besar dengan lebih cepat. So it's the same thing again. Okay, it's back to square one again. Kerana ini semua adalah cara-cara untuk mengaut keuntungan. Because they want to have faster. Everything they want the ikan to besar dengan lebih cepat. So they give antibiotic di dalam makanan. So the ikan makan tak jatuh sakit, tak ada jangkitan, membesar dengan lebih cepat. Okay? Okey, macam mana doktor dengan gula perang dan garam bukit? Kalau gula dia pakai gula perang, kalau garam dia pakai garam bukit. Okay, kalau garam, you pakai garam bukit. Lebih baiklah if you can, tolong gantikan gula putih di rumah anda dengan gula perang. At least gula perang is better because tak ada bahan peluntur. Dalam gula putih ada banyak bahan peluntur supaya ia menjadi warna putih. A lot of bleaching agent is added. So if you can, please don't take white sugar. Take only brown sugar. That one also controlled amount. Okay? And garam, anda kalau boleh, ada 2 jenis garam yang bagus. Satu ialah garam iodin because badan kita perlukan iodin untuk kelenjar thyroid supaya berfungsi secara normal. So very important. And garam bukit is also good if you can gunakan dalam masakan every day. Okay, if you boleh budget, no problem, you can take garam bukit. Okay. Doktor, okey macam garam doktor Pembuatan terhasilnya garam, adakah dia menggunakan chemical ataupun benda-benda yang sintetik ataupun dia ambil air garam, dia masak,
sehingga kering dan air itu jadi garam. Saya macam pernah belajar dulu waktu sains, Doktor. Yes, biasanya garam dihasilkan daripada air masin. Okay, seperti contohnya seperti air laut. Okay, so garam kalau you makan secara natural is not so bad. Dalam masakan not so bad. Masalahnya bermula apabila garam diambil secara berlebihan. That is where the problem will start. So garam most of the time is natural. Okay, so garam iodine ialah garam yang telah dimasukkan iodine because we need iodine for kelenjar thyroid. That's why. Okay. Okey, adakah AFX boleh membantu pada pesakit prostat? Yes, okay. AFX boleh membantu bagi mereka yang ada penyakit prostat, iaitu AFX boleh menyeimbangkan hormon di dalam badan lelaki. Pada masa yang sama, AFX juga dapat menurunkan PSA. AFX can turunkan PSA. So AFX pada masa yang sama juga menghasilkan sel natural killer yang akan mengelakkan bermulanya sel-sel kanser dalam prostat. So men have to be very careful. Kalau wanita ada kanser payudara, lelaki mempunyai masalahnya sendiri, iaitu kanser prostat. It's a very problem which is becoming bigger and bigger every day. Semakin membesar problem ini. So please be careful. Lelaki, jaga prostat. As I told you all, hormon dalam makanan boleh mengakibatkan prostat, kanser prostat. Be very careful. Okay? Okay. So kalau kita tengok ni, macam tak ada soalan dah. Ada satu lagi soalan Cik Edi. Okay, soalan dia. Sila bacakan. Adakah sumber makanan harian manusia pada masa ini berkait rapat dengan Tak dengar lah. Cik Edi boleh dengar? Tak dengar, tak dengar. Okey, adakah sumber makanan harian manusia pada masa ini berkait rapat dengan pandemik COVID? No, there's nothing to do with that. Okay, pandemik COVID ialah akibat daripada strain virus yang sedang ada di seluruh dunia sekarang. That is the problem. So it's nothing to do with makanan. But apa yang anda boleh buat ialah makan makanan yang segar, buah, sayur, suplemen untuk menguatkan sistem imun. Okay, yes, that is important supaya mengelakkan daripada terkena COVID-19. We have our own supplement which is cakes. We have our cakes untuk menguatkan sistem imun badan anda. Okay? Okay. Bila kita dah ambil AFX, CMX secara harian, setiap hari, adakah perlu kita tambah vitamin C diambil berasingan dalam keadaan kita sekarang? Maksudnya kalau CMX, perlu tak kita ambil vitamin C? Kalau you ambil CMX atau AFX setiap hari, makan sayur, makan buah dengan betul, everything no problem, you don't have to take vitamin C tambahan. You are all fit and fine. Because AFX, CMX membekalkan vitamin C and your buah-buah dan sayur juga membekalkan vitamin C, terutamanya buah citrus, orange, okay, belimbing, all of this, okay, membekalkan vitamin C. So you akan mendapat vitamin C yang cukup. You don't even have to take vitamin C extra. So makan secara betul, very important, supplement and you will be fine. Okay? Okay, ni ada tanya pula pasal pesakit kanser paru-paru, berapa dos AFX? This one I answered last week, I think so. Saya sudah jawab. Soalan ni setiap minggu mesti kita apa? Okay, I thought I answered. Okay, anyway, I'll repeat the answer. Tahap kanser paru-paru tahap pertama dan kedua perlu mengambil 2 kali sehari, iaitu 5 kapsul AFX pagi dan 5 kapsul AFX malam, ataupun 2 vial CMX pagi dan 2 vial CMX malam. Ini tahap pertama dan kedua. Tahap kanser paru-paru ketiga dan keempat 3 kali sehari, 5 kapsul AFX pagi, 5 tengah hari, 5 malam, ataupun 2 vial CMX pagi, 2 vial CMX tengah hari, 2 vial CMX malam. Okay? Alright, last question doktor. Ramai yang ambil stevia sebagai pengganti gula. Apa pandangan doktor? Stevia is a natural sweetener. Ia berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan satu daripada kebaikan stevia ialah ia tidak menambahkan paras gula darah. It's a good news. So if you can accept the taste, kalau you boleh terima rasa stevia,
then you can go ahead and take stevia because stevia is natural. Lebih baik daripada pemanis-pemanis tiruan yang ada di dalam pasaran seperti aspartame. So it's better to take stevia because stevia is natural. Okay? Right. Okay, so thank you very much Doktor for your time. So hari ni kita punya topik, kita cover 1 hour untuk program untuk topik hari ni Sembang Nutrisi tentang racun yang setiap hari kita makan. So nanti kita akan jumpa lagi Doktor pada minggu hadapan. Yes, kita jumpa lagi dengan topik-topik yang menarik lagi pada bulan September. Take care, stay well, stay safe. Okay, so thank you very much. Okay, so thank you very much semua kepada yang menonton kita punya program Sembang Nutrisi. Dan kami di Maxima mendoakan anda takkan terus kekal sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat anda, urusan perniagaan anda di Maxima, dan kami doakan juga anda bebas daripada COVID-19. So everyone, stay safe, take care, see you when I see you. Assalamualaikum. Thank you very much semua.